Kebajikan parti, urusan siapa? Pemuda Amanah Nasional menyarankan supaya kerajaan mewujudkan pasukan khas melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan Jabatan Imigresen Malaysia untuk memburu golongan pendatang tanpa izin atau parti hingga ke penempatan-penempatan haram di lokasi-lokasi yang dikenal pasti. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Syazni Munir Muhammad Isnin berkata kluster parti merupakan segmen paling sukar memandangkan mereka secara semula jadinya takut untuk melakukan saringan secara sukarela kerana risau ditangkap pihak berkuasa. Bila mencadangkan Kementerian Dalam Negeri KDN menasihatkan Kabinet untuk mewartakan sebuah perintah pengampunan sementara agar kelompok ini boleh keluar dan melakukan saringan secara sukarela. NGO Sekretariat Khidmat Imigran pernah menganggarkan bahawa jumlah pendatang asing tanpa izin parti yang berada di Malaysia pada tahun 2014 sahaja mencecah 4.6 juta orang. Ini bukan suatu angka yang kecil, katanya dalam satu kenyataan yang dipetik Malaysia Deadline. Jika benar bilangan parti di negara ini selama 4.6 juta, ia sesuatu yang amat membimbangkan. Parti sudah pasti tidak ada insurans kesihatan. Jika mereka bekerja, tidak pasti mereka dilindungi oleh apa-apa bentuk kebajikan pekerja oleh pihak majikan. Malang sekali, kini dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan, banyak sektor di mana parti ini mungkin bertumpu telah tidak beroperasi. Apa yang dilakukan oleh parti demi meneruskan kehidupan mereka? Dalam masa yang sama, parti dilaporkan masih cuba memasuki Malaysia. Atas tujuan apa mereka datang ke sini, kita tidak tahu. Lalu kita hanya boleh berspekulasi mereka mencari pekerjaan yang majikan enggan menawarkannya kepada warga tempatan. Kononnya warga tempatan tidak mahu bekerja dalam sektor 3D, iaitu dirty, dangerous and difficult, atau kotor, sukar dan berbahaya. Naratif ini masih boleh dipertikaikan. Ini kerana bukan rahsia, majikan harus menyediakan pelbagai insentif dan pakej kebajikan kepada pekerja tempatan. Dalam keadaan negara berhadapan dengan wabak COVID-19, situasi parti ini semakin membimbangkan. Bukan hanya yang berada di negara ini sudah hilang pekerjaan, malah ramai yang masih teruja untuk masuk ke negara ini. Ini diakui sendiri oleh pihak polis di Raja Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata ada pihak tidak bertanggungjawab yang cuba membawa masuk parti ke negara ini menggunakan bot dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada masa ini. Pihak polis katanya sedang mempertingkatkan kawalan dan pemantauan di perairan negara susulan wujud cubaan untuk membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti ke negara ini melalui laluan tikus. Memang ada cubaan bawa masuk pendatang tanpa izin di sebelah pantai timur Sabah dan pantai barat Semenanjung dan perkara ini dipantau. Saya sendiri turun ke pos kawalan di Pantai Morik, Sepang dan memberi peringatan serta motivasi kepada anggota untuk mempertingkatkan rondaan supaya tidak ada pemborosan dan kemasukan pendatang tanpa izin kerana mereka berisiko, katanya kepada bernama di Bukit Aman, Kuala Lumpur baru-baru ini. Isu parti telah lama ditimbulkan sejak Kerajaan Barisan Nasional berkuasa sehingga Kepakatan Harapan dan kini Perikatan Nasional. Pernah satu ketika pada tahun 2017, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia ketika itu, Datuk Seri Mustafa Ali Hasrat, mendapati pendatang asing tanpa izin parti memiliki kad kebal untuk bekerja dengan bebas di negara ini. Begitulah keadaan negara ini. Apabila pengkhianat menguasai negara melalui pelbagai cara. Sekarang mungkin ada parti yang menghidap COVID-19. Apa kita nak buat jika mereka keluar dan menjangkiti orang awam tanpa kita ketahui? Rakyat hanya boleh bergantung kepada pihak penguatkuasa untuk mendapat perlindungan. Seharusnya natijah wabak COVID-19 ini yang membuat kita terkurung dan kilang-kilang ditutup menginsafi semua pihak bahawa ketamakan tidak mendapat keberkatan. Rakyat memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.